Sungai Rajang menjanjikan pemandangan yang luar biasa di wilayah tengah negeri Sarawak. Merupakan sungai yang terpanjang di Malaysia. Rajang mengalir sejauh 563 km dari Banjaran Iran di tengah-tengah Kepulauan Borneo sehingga ke Laut Cina Selatan. Kaya dengan ekosistem, Sungai Rajang bersaing dengan arus pemodenan untuk kekal signifikan dan terus relevan menongkah pembangunan setempat. Dari hulu sungai yang deras hingga ke muara terbentang luas, Sungai Rajang melalui beberapa daerah, perkampungan serta bandaraya. Setia memberi khidmat bakti kepada penduduk di sekitarnya. Ikuti perjalanan mendalami sejarah, meneroka ekonomi, menekuni sosial, mengeksplorasi budaya, menjelajah ekosistem, serta menghubung warisan dalam pengembaraan dan perjalanan menghilir Rajang. Bandar Sibu merupakan satu-satunya bandar yang berkepadatan tinggi terletak di tengah-tengah laluan Sungai Rajang. Memainkan peranan yang penting sebagai pusat ekonomi di wilayah tengah negeri Sarawak, Bandar Sibu dihuni hampir 333,923 orang penduduk dan merupakan bandar terbesar di Sungai Rajang. Berada di tengah-tengah Sungai Rajang, Bandar Sibu menjadi penghubung kawasan Hulu Rajang dan Muara Rajang serta menjadi pemangkin ekonomi penduduk setempat. Turut dikenali sebagai bandar pelabuhan, Sibu merupakan pintu masuk utama kapal-kapal kontena yang membawa barangan keperluan di wilayah tengah negeri Sarawak. Urusan keluar masuk kapal kontena melalui Sungai Rajang di Bandar Sibu diuruskan oleh Lembaga Pelabuhan Rajang. Tugas yang mencabar ini harus dikoordinasi dengan teliti agar perkhidmatan pelabuhan tidak terjejas sekaligus mampu melumpuhkan penghantaran kontena ke destinasi masing-masing. Datin Helen Lim merupakan pengurus besar Lembaga Pelabuhan Rajang, sentiasa komited di dalam memberi perkhidmatan yang terbaik agar Lembaga Pelabuhan Rajang terus memacu pembangunan ekonomi setempat. The ports are catalyst of trade. They are the ones who spur economic activities, and ports also have a very important function to increase or grow industries. And in so doing, it helps to promote and propel nation building. So that's what ports are for, and that's what Rajang Port Authority, being a port, is doing that. The port play a very important role in bringing in the extra element to increase the quality and of the livelihood of the rakyat. There are a lot of industries in Sarawak, Sibu, in this region, that needs to be exported, that needs to go out to the open market. Not just to other parts of Malaysia. I believe our things are as good as any. They need to go out of the country
to have an international impact. So we basically facilitate trade in the sense that we import and we also export. During the pandemic, when there's movement restriction, the port operate as usual. What we do is we become creative. We become more eager to work, more engaging with people and our affiliates, the customs, the police, and the logistics people, the lorry drivers that come and collect containers and all these truck drivers. So we work with them to make sure that goods still get delivered and goods still get loaded. Nama saya Anthony Janin Anak Jin. Saya sudah berkhidmat selama 12 tahun di Lembaga Pelabuhan Rejang. Tugas sebagai pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Lembaga Pelabuhan Rejang. Tugas dia untuk memastikan dan memantau serta mengawal segala aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan lah. Okey, pagi ini kita menerima 2 buah kapal, iaitu dari Harbour Service. Sekarang kita sedang membuat pemunggahan kontainer dari perut kapal ke kontainer unit, kontainer yard, iaitu tempat penyimpanan kontainer import. Sekarang kita menggunakan spreader jenis tenis yang dapat menampung sehingga berat 40 tan untuk sebuah kontainer lah. Tidak dapat melebihi had 40 tan sekali angkat. Masa yang diambil untuk menyiapkan pemunggahan kontainer untuk satu kapal adalah bergantung kepada banyak kontainer yang dibawa oleh kapal tersebut. So sekarang kalau macam harbour ni, kita expect dalam 3 shift untuk menyiapkan, ataupun kurang dari 3 shift, mungkin dalam 2 shift lebih saja. So dalam pengoperasian kapal, ianya melibatkan 13 orang pekerja pelabuhan, 2 pemandu trailer, 2 pemandu SK, itu straddle carrier, dan seorang crane driver. Pos yang penting dalam pengoperasian kapal adalah pengendali kren, iaitu dia adalah main dalam pengendalian kargo lah dan kontainer. Sebab dia akan berkomunikasi dengan signal man, iaitu pemberi isyarat, dan kerjasama itu amat penting bagi memastikan tidak ada kecelakaan atau kemalangan yang akan berlaku. Antara pekerja yang bertanggungjawab untuk mengendalikan kren di Lembaga Pelabuhan Rejang antaranya adalah Jones Inka, Bedri Baharun, dan Wong Yang Ling. 我姓黄，名叫尊林，然后我是在这边是做，最主要是 driver， 然后什么 driver 都是的 trailer、forklift、stop car， 然后现在是加 crane、SK 这些，这样子咯。我在这边做了已经有13年了。其实我在小的时候都是在Rajang 这边成长的。应该可以讲沙捞越最主要的拉江这条河是带给
每一个人无路的他们这个希望。在我在这边海港局做了几年的时候，我们的海港 recommend 我去拿这个 crane license， 那时候刚刚 crane 有来，然后拿这个 license 也不容易，它的范围是最主要是 safety， 然后它的 load chart， 你多远的东西有多少重，你能不能够拿得起？你最主要你是会算。如果你会算得到，算得来的话啊，你就可以拿得到啊。但是你的心要稳，你心如果不稳的话，他们问你啊，吓到你的话哈，你就拿不到了。所以讲很难过的这一关。就说你如果说你确定了，你真的是确定了，你就跟他confirm说，我确定了啊，你不要再犹豫，因为做工的方面，你如果犹豫了，这个东西你拿得起，你拿不起。如果你拿不起的话，我们的 crane 会反掉的话，你会害了很多人。这个地方如果 safety 真的是够安全，你才能来。你如果不够安全的话，你没有说确定说你能够上的话，你就不要。不可以就是不可以，它的 law 是这样子。Untuk pengoperasian pengendalian kargo, saya akan turun untuk memastikan setiap pekerja dan jentera yang diguna untuk operasi itu dalam keadaan selamat dan persekitaran yang sehat untuk menjalankan tugas hari itulah. Kita akan pick dari department yang macam highly risk lah, yang risiko dia tinggi untuk berlaku ataupun ada tempat yang tidak selamat. So kita akan kita akan pantau, kita akan cek dan kita akan cari solusi macam mana untuk membuatkan sesuatu yang bakal berlaku kemalangan ataupun boleh menyebabkan kemalangan untuk menjadi selamat. Kita tidak mau ada kemalangan yang berlaku di dalam premis Lembaga Pelabuhan Rejang. Kelalaian yang biasa berlaku adalah pengabaian pemakaian alatan pelindungan diri, iaitu PPE. So untuk kes macam ni, kita akan minta kerjasama dari Jabatan Keselamatan di pintu keluar masuk, in out gate, untuk memastikan setiap pengguna pelabuhan ataupun kaki tangan ataupun orang awam yang dibenarkan masuk untuk memakai dan diwajibkan untuk memakai PPE. 应该那天晚上差不多3点多要4点的时候，应该工人是有点爱睡了，没有精神了，然后他就不小心就是说头脑好像一片空白这样子他就不懂得他现在要做什么这样子。我看只有我一个人看到，没有其他人看到，他就站在那边静静的。我去叫他的时候，我讲注意 container 来了，然后他就紧张四处乱跑这样子，然后跑进 container 里面，刚刚好 container 被我们敲到，他就捏在里面。上一次遇到这样子发生的时候，然后我就一直想起来安全是最重要的，一定是最重要的，最里面的没有这么容易。我要确保说船上现在有几个人，3个、4个还是5个，我都要看到他们5个，我才能够放下我的 container。 Seorang pekerja pelabuhan, dia terjun dari ketinggian 1 biji kontainer. Dia terjun semasa crane mau swing masuk kontainer, mau masuk pergi trailer untuk shifting.
pekerja pelabuhan dia berdiri di sini. So dia terjun dari ketinggian satu kontainer dalam 12 feet, 12 kaki. Masa tu mungkin dia cemas. Dia terjun dari ketinggian tu dan dia punya ankle, dapatan dari itu dia punya ankle terkeluar. Sebagai pegawai keselamatan, saya memang perlu pastikan semua selamat sampai di tempat kerja dan balik dari kerja pun selamat juga. Kadang kita rasa down kalau ada kemalangan, macam kita perasaan tu, ada perasaan sikit macam saya terlepas pandang kan macam mana, ataupun kecuaian pekerja itu sendiri kan macam mana. Kita sudah terapkan aspek keselamatan. Kita ada buat refresher course every year. Kita ada buat untuk training forklift, pengoperasian forklift dan lifting semasa kerja konvensional kargo ataupun kontainer. Kita ada buat refresher course untuk semua tu, supaya mereka akan diberi pendedahan setiap tahun. Kita akan buat refresher course untuk semua kaki tangan, tidak ada yang tertinggal, termasuk polis bantuan dan orang kerja di office. Anggota saya adalah untuk menjaga keselamatan di Lembaga Pelabuhan Rajang dan membuat rondaan di sekitar Pelabuhan Rajang dan untuk menjaga ketenteraman awam di kawasan sekitar Pelabuhan Lembaga Pelabuhan Rajang. Ship kami merupakan ada 4 ship. Rondaan jam akan dibuat sebanyak 6 rotation lah, 6 pusingan. Mulai pukul 10 malam hingga 7 pagi mengikut giliran ship. Sebelum mereka masuk, mereka hendaklah menyerahkan dokumen kan dengan pengawal keselamatan di P1 untuk dibuat pemeriksaan. Lepas tu baru mereka dilepaskan untuk mengambil barang lah, Bila barang keluar dari port kan, bila custom sudah cop, okey, custom yang layak untuk membuka kontainer, pihak kami akan memeriksa custom sudah cop atau tidak. Itu saja. Lagipun kalau general cargo, pasti pihak security akan pastikan barang yang dikeluarkan sama dalam convoy note. 1 ke 3 dulu kan. Ada berlaku pergodohan di Lembaga Pelabuhan Rajang dan saya pada masa itu dengan anggota saya telah bertindak dengan menangkap suspek tersebut, dan selepas ditangkap, suspek itu telah diserahkan kepada pihak polis lah. In short, we have actually handled more containers than before, a lot more. And also in terms of the money that is in our bank, we have also increased tremendously. We have even more money in the bank now. The port is essential. Therefore, being an essential service, we have to essentially continue to move on. In terms of containers, which is our core business, we have achieved also increases. And between 2020 to 2019, we have an increase of 7%. And coming into 2021, this year, we have a further increase of another 20%. Rajang Port, because of this increase in the amount of cargo we handled, we have improved our profitability between from 2019 to 2020. We have already achieved a 200% increase in profitability. That's how much richer we are. And up to August this year, we are even richer by another 30%.
I cannot imagine that there is no port. In fact, for any place that wants to be developed, there needs to be a port. It can be a big port, it can be a small port. Because the port, as I mentioned earlier, the port is an institution. It is a system that will spur economies. And without economies, then there is no life. And when there's no life, the place is as good as a dead town, a cowboy town. I cannot imagine it. It's not because that I work in the port that I say like that. I have people around me, my friends, my associates. They don't work in the port, but they see the importance of the port. 所以讲，它不但带给我们沙拉越的经济成长，也带了方便给这些小地区的他们的方便。它所进口的东西，会好像吃的啦，通常我们吃的啦，药物啦、用品啦、衣服这些啦，还有建筑材料啦，还有坐船的材料啦，还有建厂的材料啦，都是我们这边出，都是我们这边带动，从我们西部到了小市区，整条Rajang。Bagi saya, lembaga Pelabuhan Rejang telah meningkatkan taraf hidup saya dari zero kepada saya sekarang. So, banyaklah sumbangan macam kebajikan diberikan, macam medical free, macam subsidized housing subsidized, kadang-kadang macam loan. Semua kita agak tidak susah untuk bagi saya lah untuk apply apa-apa sebab saya bekerja di Lembaga Pelabuhan Rejang. Kalau Sibu Port tidak ada, Bandar Sibu akan mendapat kesukaran untuk mendapatkan bahan mentah, bekalan makanan dan bahan binaan. Sebab dua port yang terdekat itu Bintulu Port dan Tanjung Manis Port agak memakan masa dan membebankan dari segi kos untuk macam supplier ambil barang di sana. Sungai Rajang seput Engau Nyawa, Genturung, Pendiau, orang Menua Sibu. Pelabuhan merupakan penggerak utama ekonomi di Bandar Sibu. Menerusi pelabuhan ini, produk-produk buatan tempatan mampu untuk dibawa dan dipasarkan di luar negara, sekaligus menyumbang kepada perkembangan ekonomi negara. Kunci utama kepada keberkesanan perkhidmatan pelabuhan di Sibu ini adalah kepimpinan yang cekam dan organisasi yang cemerlang.